wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa dah jadi, tak kahwin lagi, bukan memilih dari siapa yang sudi. Hai, cerita pandang pertama namanya Fatimah. Hatiku dipanah jiran di sebelah, makanku tak kenyang, mandi pun tak basah. Tak sempat nak kenal dia pula pindah. Jumpa pula dengan Nabila, simpan perasaan sejak di sekolah. Apa terus terang tapi ku malu, lama sangat tunggu dia dah bernikah. Suka pula dengan Aziza, anak orang kaya dah biasa mewah. Hidupnya belanja tak pernah nak murah. Kalau macam ni aku yang matilah. Jatuh hati pula dengan Siti, aku yang beri dia yang tak sudi. Mana pesan dah berkali-kali, apa yang berani bawa curi diri. Apa dah jadi, tak kahwin lagi, bukan memilih dari siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari, tak mahu hujan sampai ke mati. Aduh, dunia tak berjaya, pindah kota raya dengan satu rasa nak bapa kau percaya. Kau tiada harta nak bina rumah tangga, tak boleh bagi anak baca makan apa. Berakhir ke hulu, berenang tepian, bukan tak mahu ku masih menyimpan. Sikit demi sikit dah hampir jadi bukit, tapi kau lari ikut jatah yang berduit. Siakap senohong, bila mengikat duit. Kau banyak membohong, tak samakan diri. Dah pecah terbelah, mula menuding jari. Nak belaga suci mulut banyak sebab gari. Saya makan diri mulut dia rasa pedas. Siapa jaga rasa cakap aku pergi panas. Ini kisah aku kenapa tak berasa, nanti kau jenis yang main keperasaan. Hancur dan hampa jiwa dan raga, masih tak jumpa kekasih hati. Harta dan rupa sementara, amaran budi dibawa mati. Apa dah jadi, tak kahwin lagi, bukan memilih dari siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari, tak mahu hujan sampai ke mati. Apa dah jadi, tak kahwin lagi, bukan memilih dari siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari, tak mahu hujan sampai ke mati. Macam lagu Zapin. Memang lagu Zapin pun tak Zapin kan Arif Peter. Okey, Pak, itu dia pembukaan. Apa nak jadi? Kita akan bersama dengan Arif Peter sekejap sahaja lagi. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Bertemu kembali bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana. Hari ini semangat saya lain macam, Hawa. Kenapa lain macam Saya bangun pagi tadi, saya rasa macam sunflower. Tak tahu kenapalah. Wow. Saya makan pun corn, jagung. Saya bawa bekal tadi makan on the way. Pun warna kuning. So sangat ceria, happy, mood saya pun lain hari ini. Awak pun pakai hari ini ya, dan harapnya keceriaan tu pun sampai kepada anda untuk hari Rabu ini 27 Julai 2022. Apa jua perancangan anda pada hari ini, harapnya baik-baik sahaja dan sama-sama kita harapkan supaya hari ini lebih baik daripada hari yang semalam. Dan saya suka apa yang penerbit kami katakan di telinga saya ketika ini, life is all about choosing. Jadi kita sentiasa ada choices, ada pilihan. Jadi buatlah pilihan yang terbaik buat diri kita. Dan kalau hari ini mood anda okey-okey je, mungkin anda boleh pilih warna yang akan menaikkan mood anda. Seperti saya tadi fikirkan warna kuning, jadi anda pun fikirkanlah satu warna atau pakailah warna itu. Wow, banyak tip yang sudah Sugi kongsikan kepada anda macam mana untuk teruskan hari anda untuk menjadi lebih ceria, dan Sugi pun cakap pilihan di tangan anda. Betul lah, kadang-kadang Sugi untuk kita nak pilih sesuatu tu kan, banyak yang perlu kita fikir. Banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tambah bila bercakap tentang masa depan kan,
Betul. Pilihan tu kata kunci untuk topik hari ini. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda satu berita ataupun satu berita yang cukup luar biasa, sangat membanggakan kita, iaitu Hawa, seorang gadis kelahiran Malaysia yang hanya berumur 10 tahun, adik Emma Low, telah menempa nama di Persada Antarabangsa apabila lukisannya dipilih untuk menjadi maskot rasmi Tamasha Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Dan Emma lah yang mereka bentuk maskot yang digelar Perry the Bull dalam pertandingan kebangsaan pada musim panas 2020. Tahniah kita ucapkan kepada Emma, dinobatkan sebagai juara pertandingan dan lukisan dia pun terpilih untuk diinspirasikan menjadi maskot rasmi Tamasha Commonwealth Birmingham. So cute, sangat-sangat comel kan. 10 tahun segi. Kan masa 10 tahun awak buat apa? Saya dah jam 4 bersekolah lagi. Pertandingan nasyid. Adalah juga pertandingan kita masukkan. Okey, baik, tahniah kepada adik Emma. Dan berbalik kepada topik kita pada hari ini, tadi saya dah katakan kata kuncinya adalah pilihan. Jadi kita saksikan TikTok ini dahulu untuk ketahui apalah topik kita pada hari ini. Cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganmu. Belum tentu ada yang seperti dia. Keliru dengan jodoh, tak tahu nak pilih yang mana satu untuk dijadikan suami yang sah. Dalam hal ini, apa yang boleh saya katakan, pilihlah orang yang benar-benar serius nak berkahwin dengan kita. Bahkan dia adalah yang paling berusaha keras untuk menghalalkan kita menjadi isteri yang sah. Bukan lelaki yang nak dekat kita semata-mata dengan hanya ayat-ayat manis, tetapi langsung tiada effort untuk menghalalkan perhubungan. Jadi pilihlah yang membaikkan kita dari segi agama dan masa depan. InsyaAllah dialah pilihan yang paling baik. Baik, dapat teka ataupun tidak apakah topik kita pada hari ini? Dapat. Saya nak awaklah sebutkan topik tu. Hari ini kan kita nak sembang-sembang tentang kena pilih pasangan. Mungkin ada dalam kalangan anda ni dalam situasi sebegini kan, nak memikir masa depan, sedang mempertimbangkan dengan siapa untuk meneruskan perjalanan hidup, untuk mendirikan rumah tangga bersama. Jadi pastinya setiap daripada anda yang memilih untuk berumah tangga mesti nak pilih yang terbaik. Betul. Ini kisah saya sendiri. Tempoh hari saya menghadiri satu perkahwinan. Tapi ada seorang rakan saya berkata, awak ni terlalu memilih lah, sebab tu tak kahwin lagi. Cakap dekat saya, bukan makcik ni rakan saya berkata. Dia kata awak ni terlalu memilih, kena orang kata lower your standard. Tapi nak kahwin kok, bukan nak beli sayur pun saya memilih. Kalau mak saya beli ikan pun memilih. Nak pilih jodoh pastilah kena pilih pasangan, takkan nak pilih membuta tuli saja kan. Jadi apa ciri-ciri yang perlu kita pilih tu, Sugi? Ciri-ciri dia saya terhenti di situ ya. Tak terkata dah. Ciri-ciri dia pastinya setiap orang ada ciri-ciri mereka yang tersendiri. Tapi hari ini kami nak tanya anda, kalau anda sendiri sebelum anda kahwin ataupun ada yang tengah dalam persiapan ingin mencari jodoh, apa antara ciri-ciri yang anda cari dalam gadis ataupun jejaka itu? Dah betul ke kalau kita terlalu memilih, itulah yang membuatkan kita lambat untuk berkahwin ataupun mendirikan rumah tangga? Apa pandangan anda? Boleh kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3, kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram WHI TV3. Sama-sama kita bincangkan selepas ini. Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita Hari Ini. First thing first, you need to fill this paperwork. Borang ni. Borang? Ya. Ini zaman bila ni? Online form tak ni? Ada. Dulu adalah, tapi sekarang kita dah delete sebab kita nak fokus form untuk agensi mencari bakat. Ini kan special case. Special case? Tak apalah. Pen ada pen? Pen? Oh, ya. Sekejap ya.
5 ciri wanita idaman. Seriously. Apa ni? Perlu ke I jawab semua soalan ni? Perlu. Mestilah perlu sebab senangkan kerja kita orang untuk cari calon untuk you. Masalahnya sekarang ni, I nak cari calon isteri bukannya nak beli. I'll make a move. So, good luck guys. Just remember, warna kulit, saiz badan, bentuk muka, bentuk rambut, semua tu tak penting. Don't worry. Penting, perempuan tu beriman Islam. Bye. Good luck guys. Itu dia serutan drama Bila Cupid Jatuh Cinta yang menggambarkan sedikit sebanyak apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kepada anda yang baru saja buka TV3, baru saja buka WHI, hari ini kita nak bincangkan tentang kena pilih pasangan. Okey, mengeluh ataupun tidak bila nak sebut tu? Berat. Okey, baik, kita bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun bersedia, saya rasa. Kita sekali lagi bersama dengan Arif Peter. Terima kasih Arif bersama kami pada hari ini, dan juga Encik Zaid selaku perunding motivasi kita. Sihat Encik Zaid? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Encik Zaid, memilih pasangan ya. Sebelum kita nak tanyakan pada Encik Zaid, kami nak tanya kepada Arif. Boleh. Baik, mungkin ramai dalam kalangan mereka pun tahu apa yang Arif lakukan, di mana Arif telah mengeluarkan tweet yang Arif sedang mencari jodoh. Ada poster bersama dengan poster sekali. Poster, banner. Okey. Tak sewa billboard je. Dah dapat jodoh ke belum? Filter lagi lah tengah. Tengah pilih. Berapa? Lebih ramai kan? Lebih 10,000 lebih. Wow. Lebih 10,000. Sekarang saya tak tahu pula saya handsome semua. Negara lain. Okey, tapi Arif, mungkin Arif boleh kongsikan. Betul. Apa yang menyebabkan awak menggunakan cara ini? Memang dah tak ada cara lain ke? Ke macam mana responsnya positif ataupun ada yang cakap awak ni desperate sangat ke sampai kena buat banner lah semua? Tak, sebab saya kalau kat social media orang macam saya lah. Saya kat orang macam saya kan, bukanlah orang ini bukanlah umum kan. Orang macam saya. Saya kalau pergi buat dekat social media, Assalamualaikum blog. Assalamualaikum dah kena blog kan. Hai, dah makan belum? Tak, blog. Dah makan sebab belum? tak ada conversation. Terus, alamak. Takkan selalu sangat macam tu. Jarang lah. Sebab kalau kita Arif sekarang ni umur baru 26 tahun. Beza setahun saja dengan saya. Dan bagi saya, untuk lelaki zaman sekarang ni umur 30 lebih, 40 lebih untuk kahwin di luar usia, perkara yang biasa. Betul. Jadi kenapa pilih untuk nak berkahwin pada usia yang muda ni? Sebab saya ada plan lah. Tak ada. Saya umur kemudian tak. Saya bukanlah ada plan. Jadi macam kesunyian lah, sesunyian. Okey, baik. Ramai kawan-kawan sudah kahwin. Pressure, peer pressure. Ya, semua dah kahwin lah, saya je. Baik. Jadi itu sebab Arif tengah mencari jodoh. Tapi lepas awak upload banner tu, bagaimana pressure-nya? Sebelum tu pressure sebab nak cari jodoh. Ni dah ramai sangat yang buat aplikasi. Mula nak cari kan, sekarang nak pilih. Dia nak pilih jodoh macam, pening juga sebenarnya. Tak ada yang senang dalam hidup ni. Okey, sebab kalau kita tengok entry-nya Sugi, feedback bukan saja dalam kalangan orang Malaysia, wanita-wanita di Malaysia, tapi ada juga dari Brunei, ada juga dari Indonesia. Betul, Thailand. Thailand pun ada juga. Saya pun terkejut. Orang Thailand gemar eksotik kan. Jadi sekarang ni Arif sedang memilih lagi. Okey, sebelum kita nak korek-korek lagi Arif, tanya pada Encik Zaid lah. Ada yang berpandangan, okey, kita ni kalau terlalu memilih, itu yang membuatkan kita lambat nak buat keputusan. Lagi pilih, lagilah ada benda yang tak kena, lagilah lambat untuk kita nak mendirikan rumah tangga. Pandangan Encik Zaid bagaimana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini benda baru saya pun boleh buat macam ni. Pada pandangan saya lah, memilih tu okey, tak ada masalah. Kita macam saya terdengar Sugi sebut tadi kan, nak beli sayur beli sayur pun pilih kan. Ini apatah nak beli rumah pun pilih. Betul. Nak beli tangga pun pilih. Apatah lagi rumah tangga. Kan memang kena pilih lah. Saya rasa pilihan memilih tu tak salah. Tetapi ada had dia lah. Macam kita dalam diajar bersederhana kan. Kalau terlalu memilih, memang perkataan terlalu tu pun dah tak betul kan. Kita menghadkan kita punya pilihan jadi kecil sangat. Dan bila kita nak cari perfection, nak cari kesempurnaan, memang tak jumpalah. Sebab kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan kan. Manusia memang tak sempurna. Cari kok mana-mana pun ada je saya ingat sana, tak betul sini kan. Jadi kita kena jelaslah apa
pilihan kita tu apa kriteria dia, prinsip di sebalik pemilihan tu biar betul lah. Barulah insyaAllah senang, banyaklah option di luar sana. Dan Cik Zaid, mungkin bercakap mengenai kriteria ataupun ciri-ciri, ramai yang ada ciri-ciri kriteria. Saya tak pasti kalau awak ada, Arif, selepas ni kami nak tanya apa antara ciri-ciri awak ada, awak cari dalam pasangan awak. Tapi kadang-kadang ciri-ciri itu mungkin bagi orang lain tak realistik lah kriteria yang kau letak ni. Mungkinlah bagi seorang wanita, saya nak seorang yang pandai bawa superbike. Itu adakah kriteria seperti itu something yang realistik ataupun tak perlu itu adalah elemen secondary? Okey, itu contoh kalau terlalu spesifik sangat pilihan tu dia jadi terhad lah. Berapa ramai saja yang boleh bawa superbike, lepas tu kena pula dengan kriteria lain, muka handsome lah apa semua kan. Payah sikit lah. Kalau saya bagi secara general, kita pilih yang secara yang paling penting. Kalau kita, saya pernah buat ni, selalu cerita saya pilihan tu dalam 7K saya panggil. Kalau boleh saya urai sikit lah. 7K tu, pertama sekali kadang-kadang kita pilih pasangan kita ni, kita nampak satu angle je. Sedangkan pasangan hidup kita ni, dia ada 7 angle bagi saya. 7 angle. Pertama sekali, K pertama, kekasih. Memang kita nak jadi kekasih kita lah. Kekasih, apa dia lagu Datuk Jamal tu? Kekasih awal dan akhir je. Cik Zaid nak nyanyi sikit? Tak tahu je, nanti tutup program. Biarlah Arif dia nyanyi. Kekasih, itu yang kita nampak. Most people nampak, okey, kekasih je. Sedangkan ada 6 lagi. Kekasih, lepas tu kita ada juga ketua. Kalau wanita, dia nak pilih lelaki yang boleh memimpin dia. Jadi ketua, bukan tak tahu, tak ada hala tuju kan. Yang ketiga, kawan. Saya sedang mengalami fasa tu sebab saya dah berumah tangga dah 20 tahun lebih. Jadi saya rasa saya tak ada masa untuk kawan dengan orang luar. Jadi pasangan saya dah kawan baik saya. Jadi okey, rasa kan. Kekasih pun ya juga. Time kawan, kita nak berbincang macam kawan. Apa lagi? Kekasih, kawan. Lepas tu kongsi kejayaan. Rakan kongsi kejayaan. Ini ramai orang terlepas pandang sebab bila dia pilih kan, dia kata dia nampak one sided je, dia tak nampak bagaimana pasangan kita tu boleh menjadikan kita ni motivated untuk berjaya, push kita in a positive way lah. Kan? Dua lagi, kadang-kadang kita nak luah perasaan. Maka K-nya counselor. Pasangan kita nak kena dengar luahan kita. Dia jangan jemu lah. Kan, saya dengan my wife pun selalu jadi counselor to each other. Bagusnya. Itulah. Lepas tu, sekali-sekala kita tak tahu nak buat apa, tukar counselor jadi consultant pula. Sudah 6K kat situ. Tapi K yang paling ni mungkin kontroversi sikit kalau saya sebut. Kuli. Maksudnya, kita berkhidmat ikhlas tanpa mengharapkan balasan kan. Kalau ayah suami dia berkhidmat dekat keluarga dia, tak ada expect apa-apa. Kuli lah in a way. Kuli yang mulia lah. Maknanya untuk keluarga kita. Saya ingat kelakar ni. Kelakar. Boleh lah tambah satu lagi kot. Kelakar. Kalau kuli ni seram kat saya tepi. Banyaklah boleh tambah lagi kan. Okey, seronoknya kalau ada ke semua ke-7K yang Cik Zaid kongsikan tadi. Dan harapnya awal-awal dah bagi tip juga kepada anda dalam memilih pasangan hidup sehingga ke akhir hayat pastinya, insyaAllah. Okey, dan Arif, bila dah kongsikan banner, dah kongsikan perkongsian di media sosial kan, dah tulis biodata, lepas tu keluar lagi single Apa Nak Jadi. Lepas tu makinlah bertambah-tambah mereka yang apply untuk menjadi suri hati Arif kita. Okay, andai katalah dah pilih seorang pasangan, risau ataupun tidak kekecewaan terhadap beribu-ribu wanita yang lain. Itu untuk jangka masa panjang saya kena fikir lah. Sebab ramai juga yang mohon. Bang, perasaan saya bang. Wow. Kejut saya. Saya rasa macam boleh kot bantu mereka juga untuk cari jodoh sekali. Berbagi-bagi CSR. Tapi Arif, kami nak tanya juga, selepas Arif buat filtering ni, bagaimana awak nak mengenali pasangan awak? Apa yang awak dah rancangkan selepas ini? Takkan dah pilih je terus nak okeylah dalam sebulan 2 nak kahwin kan? Pastinya awak nak kenal. Dan ke semua yang Cik Zaid katakan tadi kan. Mencari 7K tu kan. 7K tu. Betul lah. Saya sekarang ni kita ada dalam filtering, kita ada ajak keluar makan. Kalau yang jauh dah ada lah. Dah ada, alhamdulillah dah ada. Dah pernah orang mana? Hari tu kan ada.
Di TV sebelah. Ada dah. Sekarang ni pun ada juga. Sekarang kita ada macam buat date setiap minggu ataupun setiap hari. Sebab saya busy kan, setiap hari tu ada date. Wow. Setiap hari ada Tak, date. betul. Tak, setiap hari. Sebab kalau 10,000 lah, lama. Banyak. Jenuh tu. Saya. Tapi semua di Kuala Lumpur sajalah tak, di luar. Kalau luar tu kita kena macam video call lah. Saya makan sambil video call. Job application. Okey. Dan biasanya dalam proses kita mengenali seseorang kan, memilih pasangan ni, pasti macam kalau ada benda kecil-kecil yang kita rasa tak kena ataupun red flags tu, kita akan cakap okey, tak apalah, kita beralih mencari yang lain pula. Pandangan Encik Zahid, kalau kita terlalu macam tengok okey ini tak kena, kita pilih yang lain pula. Ini tak kena, pilih yang lain juga. Sedangkan kita sendiri pun banyak kekurangan. Kita sendiri pun tak sempurna. Bila Arif sebut macam tu, saya ingat ada satu konsep. Pemilihan konsep ni sangat boleh saya apply sebab dia tengah dating. Satu konsep nama dia waiters test. Waiters test maknanya ujian pelayan. Dia maksud dia macam ni, sebab pelayan tu ialah profession yang paling bawah lah. Yang ramai orang tak hormat lah. Kan orang selalu bully waiter apa semua. Mungkin Arif boleh bawa pasangan, pakat dengan waiter, cari waiter tempat yang paling teruk sekali. Tempat yang layanan memang lousy lah. Lepas tu nak tengok reaksi dia macam mana. Kalau dia sabar, dia kata lauk saja, waiter salah order ke, lambat hantar ke. Sebab manusia ni, dia akan keluar karakter sebenar dia bila dia tengah lapar, dia tengah marah, dia tengah stres. Masa tu topeng apa pakai semua terkeluar lah. Jadi kita bila diuji dengan waiters test ni, dia seolah-olah itu karakter dia yang sebenar. Dan bila kalau dia sabar, dia tunjuk karakter yang baik, okey tak apalah, manusia kan silap. Wow, ini orang tu maknanya dia mampu menahan kesabaran lah dalam perjalanan hidup kita nanti kan. Tapi kalau dia bangun, pegang baju waiter nak pukul apa semua, better break off right away lah. Sebab jangka masa panjang, bila dia dah selesa dengan kita, mungkin benda tu akan berlaku juga dekat kita balik. Dia pukul kita pula lah. Kan, tak tahulah pukul tu tak tahulah, tapi dia keluarlah. Kan? Betul, keluar. Dia dengan apa yang kita nampak tadi, pasti akan berlaku balik. Jadi saya banyak guna teknik ni kalau nak bagi cadangan kepada pasangan atau ibu bapa kan, yang mungkin nak menilai, macam Hawa tanya tadi, bagaimana kita nak menilai pasangan kita. Sebab masa dating ni, semua cantik. Kadang-kadang bahaya juga kan, kita tak nampak karakter sebenar. Jadi kena carilah teknik-teknik untuk menampakkan karakter sebenar. Dan pastinya anda juga ada macam-macam soalan juga nak ditanyakan kepada Arif dan juga Encik Zahid. Boleh terus kongsikan. Saya sempat baca komen. Ada. Banyaknya komen anda suka saya baca. Dan satu ni saya nak bacakan, menarik perhatian saya. Zahid berkata, mungkin Zahid bias lah ya. Dia kata, awet sekarang ni mahal. Dia orang nak lelaki kaya raya saja sebagai jodoh mereka. Lelaki berpendapatan sederhana seperti aku, dia orang reject. Alamak Zahid, awak ada saya tak setuju. Sangat pahit saya rasa, tapi seorang wanita yang matang mungkin tidak akan buat sebegitu. Itu pandangan awak Zahid, dan jom kita dengarkan pandangan orang ramai juga berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Eloknya memanglah kita perlu pilih, kita perlu kaji. Kadang-kadang kita kena tahu asal usul dia apa semua kan. Tapi sebenarnya berbalik kepada jodoh, benda ni memang tak boleh nak lari. Kalau itu ditakdirkan kita punya pasangan, memang itulah jodoh kita, itulah pasangan kita. Tapi dalam masa yang sama, bila kita mengkaji, kita teliti dulu siapa, at least kita bersedia. Kalau apa-apa terjadi pun mungkin kita lebih reda, kita lebih, okey aku dah fikir dah, okey aku dah kaji dah siapa suami aku, siapa pasangan aku. Jadi kita tak terkejut kalau bila selepas kahwin ataupun selepas kita bersama tu, kita tak terkejut dengan sifat-sifat yang kita tak akan duga. Bagi Aida sendiri, ada certain yang kita perlu pilih, ada certain yang kita kena terimalah, even pasangan kita tu teruk macam mana pun. Tapi kadang-kadang perlu juga memilih sebenarnya. Masa Aida sendiri, Aida tak kisahlah rupa dia macam mana sekalipun, tapi jika Aida pandang dia menarik, dan okeylah. Okey, bagi pandangan saya, kenapa kita perlu memilih pasangan, supaya kita tak maksudnya tak tersalah pilih lah, dan kita tak nak berlaku pertelingkahan selepas berkahwin. So sebab dugaan lepas kahwin lebih
besar daripada sebelum kahwin. Sebelum kahwin kita nak cari pilih macam-macam, kita pilih macam-macam. Nak cantik lah, nak asal boleh lah kan. Okey, tapi selepas kahwin kita faham sepatutnya ada yang perkara lebih penting untuk kita nilai. Saya lebih prefer untuk memilih sebab kalau kita dipilih belum tentu kita serasi dengan orang yang kita nak tu. Bagi saya lelaki, saya lebih memang prefer memilih sebab saya nak hidup keluarga yang lebih mudah memahami kriteria saya dan kriteria pasangan saya. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang kongsikan pandangan mereka tentang kena pilih pasangan ni. Ada pelbagai pandangan yang dikongsikan. Jadi anda yang mana satu boleh terus kongsikan di Facebook kami juga WHITV3. Okey, zaman media sosial ini kita lihat orang semakin berani. Ya, Sugi, kalau saya scroll-scroll di Twitter, seminggu sekali nampak juga orang mencari jodoh di situ. Dia tulislah dia punya biodata. Lepas tu dia tulis juga ciri-ciri yang dimahukan. Ada yang tulis nak sekurang-kurangnya ada bachelor's degree, ada sekurang-kurangnya umur nak 26 tahun ke atas, pandai memasak. Semua ciri-ciri yang dimahukan dikongsi di situ. Nampak begitu berani sekali. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Betul. Dan kalau dahulunya kita lihat ada matrimonial sites kan, boleh kita cari jodoh. Dan sekarang ni pelbagai aplikasi, apps kita ada nak cari jodoh. Tapi Encik Zahid, kita nak tahu juga Arif menggunakan Twitter, ada banner, ada poster. Sebelum Arif pun ada juga yang melakukannya dan dapat cari jodoh. Dan terkini ada seorang adik ni yang seperti yang tertera di kaca televisyen juga sedang mencari jodoh dan telah meletakkan kriteria-kriteria yang dicari bersama dengan info mengenai dirinya. Dia kata, "Hi, looking for another half of me, date to marry only." Jadi Encik Zahid, adakah ini trend terkini dan pandangan Encik Zahid? Macam mana Encik Zahid melihat keadaan macam ni? Perlu ataupun tidak, membantu ataupun tidak? Okey. Saya secara amnya saya rasa tak salah sebab kita mengikuti perkembangan teknologi lah. Macam kalau kita jual produk pun, servis pun, takkan nak guna style lama kan. Iklan, surat khabar semua pun orang tak baca dah kan. Jadi terpaksalah guna media sosial. Dan saya rasa tak salah. Tetapi cuma biarlah ada adab. Ada menunjukkan akhlak kita. Sebab ini kita seolah-olah kita sedang mempromosi diri kita. Kan? Kalau kita kriteria situ terlalu demanding, kalau kata dia mengundang negativiti pula kan. Saya sempat tengok tadi sekejap. Saya rasa reasonable. Saya rasa agak boleh lah kan. Degree, ada kerja. Yang paling penting saya nampak itu solat 5 waktu. Wah, baguslah kan. Maksudnya tak salah. Dan dia pun advertise diri dia apa yang dia boleh tawarkan. Jadi seolah-olah kita nampak, janganlah kita anggap benda jadi objek pula. Kan, jual beli suami isteri kan. Tak, kita bukan macam tu. Maksudnya kita hanya menggunakan medium. Jika digunakan dengan betul, dengan bersopan, berhemah, kita nak tak nak kita orang timur juga kan. Walaupun kita advance macam mana pun, kita kena bangga dengan budi bahasa kita. Sebab itu kekuatan kita sebenarnya. Dan boleh, saya rasa tak ada masalah. Jangan letak yang pelik-pelik lah. Saja nak cari pasal lah. Itu sendiri tanggung lah. Sebelum ni pun ada orang kata success stories yang telah menjumpai jodoh mereka melalui menggunakan media sosial, guna poster dan sebagainya. Dan Arif sendiri, sebenarnya bila awak merancang untuk mendirikan rumah tangga? Had masa yang diberi itu. Umur 30 ke 27? Sebab dah terlalu ramai. Tersebar di seluruh Asia Tenggara. Jadi insya-Allah lah kita tak boleh tahu dia jodoh Haja maut dengan Tuhan. Kita tak tahu bila. Tapi insya-Allah lah ada. Insya-Allah dalam masa insya-Allah. Benda semua insya-Allah. Insya-Allah. Kan kita doakan terbaik. Sebenarnya saya ada soalan nak tanya. Awak beli baju kahwin, baju untuk nikah. Awak ada saya lihat sebab tweet baju dah beli, jodoh je tak ada lagi. Kenapa awak beli baju? Awak beli awal sangat. Sekarang dah sponsor dah ada. Tak tahu je. Wow. Pelik orang je tak ada. Orang je tak ada lagi. Okey, saya senang bagi isteri dia nanti. Saya memerlukan masa untuk brain. Banyak endorsement masuk. Banyak endorsement. Okey. Banyak endorsement masuk. Alhamdulillah, syukur. Okey. Agaknya dipanggil law of attraction. Law of attraction ya. Attracting. Saya law tak ada attraction je. Okey, dan tadi kita ada sembang-sembang tentang had masa yang diberikan. Cik Zahid, ada orang dia ambil masa yang lama untuk mengenali seseorang tu. Mungkin dalam 4-5 tahun nak kenal. Adakah orang kata kadang-kadang bila lama sangat kita berkenalan, lagi risky, lagi berisiko untuk kita mendirikan rumah tangga. Pandangan Cik Zahid tentang had masanya? Okey, dia tak adalah ada spesifik
spesifik scientific kajian sekian-sekian tak ada. Tetapi dia ikut human nature lah. Macam manusia bila terlalu lama fasa yang sama dia cepat bosan. Macam kita dengan kerja lah. Kan kalau kerja, kalau kajian kerja 2 tahun 3 tahun tak berubah tugas, dia jadi bot lah, dia jadi bosan. Dia mulalah bila dah bosan mulalah tak fokus, tengok yang lain, cari yang lain kan. Jadi agaknya dalam itulah 2-3 tahun kita kena ada satu perubahan. Maknanya kalau berkenalan 2-3 tahun kena bertunang. Dah bertunang janganlah sampai 10 tahun bertunang, dia hilanglah manis dia kan. Dia ada next level gitu. Sama juga dalam berumah tangga, jangan selesa. Dah berumah tangga 2-3 tahun sama macam tu. Tak boleh, kena up sikit. Kalau hadiah dulu tak mampu, sekarang bagilah hadiah mahal sikit kan. Kalau tak pernah bagi hadiah, contoh maksud saya prinsip dia biar ada peningkatan lah setiap 2-3 tahun supaya hidup lebih manis, lebih seronok dan tak cepat bosan dengan satu fasa tu. Jadi ni kira macam kerja sama-sama lah kan. Masing-masing berusaha untuk jadikan rumah tangga lagi seronok. Okey, dan biasa kalau kita sendiri yang pilih pasangan kita kan, contoh berkenan dekat A misalnya, adakah parents ataupun mak ayah ni perlu campur tangan juga dalam pemilihan pasangan, Encik Zahid? Okey. Sebagai seorang bapa. Soalan menjerat. Sebab ada juga komen di Facebook yang mengatakan yang bila nak pilih pasangan ni lihat juga latar belakang keluarga. Sebenarnya Islam dah bagi panduan. Nak memilih pasangan jangan tengok tuan badan saja, tengok background dia. Sebab nanti kita long term, kita komitmen kan, kita komit bukan kita kahwin dengan dia je, kita kahwin dengan the whole family. Kalau kita tak kenal family background, mungkin kita tahu ya aku tak boleh ngam kalau orang macam ni. Baik kita tengok balik kan. Sebab tu penting, kena ada paling penting dapatlah restu ibu bapa lah. Keredaan manusia ni penting juga. Macam kita nak apa-apa, keredaan Tuhan tu of course penting. Keredaan ibu bapa, keredaan adik-beradik. Kalau tidak nanti dia jadi problem kan. Kenapa nak ambil jalan susah kalau kita boleh awal-awal proaktif, berkenalan, market diri kita. Saya suka guna term kita market diri kita. Nak dapat pasangan yang baik, kita kena baik. Kita tak boleh kita ni tak apa-apa kan. Tak betul. Tapi expect pasangan terbaik. Tak boleh. You have to invest in yourself first. Saya ada konsep lah, prinsip saya kata. Jangan kejar jodoh, biar jodoh kejar kita. Maksudnya, samalah jangan kejar kerja, biar kerja kejar kita. Jangan kejar pangkat, biar pangkat kejar kita. Maksudnya dia meletakkan tanggungjawab tu kebalik kepada kita. Meningkatkan nilai kita. Macam contoh suami, bakal suami yang baik apa dia? Yang orang kejar-kejar. Dia jujur, dia bertanggungjawab, dia jadi ketua. Semua ni kena ada dalam diri kita. Dia nampak menarik lah. Dan law of attraction lah. Maksudnya macam fokus untuk tingkatkan kualiti diri kita sendirilah. Dan ingin bawa kepada persoalan untuk Arif. Arif, bagaimana reaksi keluarga awak apabila awak menggunakan media sosial, poster dan banner, dan juga bagaimana akan awak orang kata dapatkan persetujuan keluarga awak, sebab awak yang pergi untuk dating kan. Keluarga pula tak tahu kan, tak kenal lagi. Jadi macam mana? Sebab tu involve macam coach cakap juga, kita kena involve dengan keluarga. Sebab saya pun memang beritahu keluarga saya awal sebab keluarga saya pun memang sarankan saya untuk kahwin. Jadi mereka ada letakkan ciri-ciri tertentu ke mak ayah untuk bakal menantu mereka? Bawa superbike tu taklah. Jadi dalam proses pemilihan ni apa bagaimana keluarga awak membantu dalam proses pemilihan? Sebab macam ayah saya sini cakap dia cukup kita selesa dengan dia. Sebenarnya kalau benda yang macam contohnya kalau rupa paras, bentuk badan tu, semua benda tu akan orang kata apa, mengikut umur semua benda tu kan. Dia akan berubah mengikut umur semua benda. Jadi yang kekal tu adalah kualiti dalam diri tu. Okey, jadi kata putus ni, kata akhirnya daripada awak lah bila nak pilih jodoh ni ke, ataupun kata awak dah filter 10,000, 1,100, 10. Okey, ke 10 yang terakhir tu awak akan bawa rumah biar mereka berjumpa dengan keluarga akan membantu. Sebab saya pun memang tunjuk kat ayah saya. Ayah ni macam ni. Terlalu ramai kan. Ayah saya pun pening cara ramai. Ni Arif, saya tanya bagi pihak penonton WHI sebab tadi duk tengok awak punya ni lah di Twitter kan.
inginkan wanita yang nak anak ramai? Berapa ramai tu? Oi. Saya tak adalah sama nak buat kelab bola nak buat JDT tak. Tak ada. Saya macam nak cukup sebab saya adik-beradik tak ramai sangat. Okey. Adik-beradik berapa orang? Ada 4 lah. 4. Jadi yang baki je saya seorang sangat tinggal. Jadi macam kita nak anak ramai supaya meriah. Sebab raya kat KL. Maksudnya 6 orang. Itu dia poster yang itulah kalau anda tengok di situ kan, bersedia untuk jadi suri rumah. Dan katanya kalau ada orang membantu awak mencari jodoh dapat RM10,000. Betul. Wow. Ada reward ya? Ada reward, kita bantu. Pandemik kan. Fair lah kan. Okey, baik, ini komen di Facebook saya suka sangat sweet cerita ni daripada Alin Mahmud. Panjang sikit ya Encik Zaid dan juga Arif. Saya dan suami berkenalan tanpa sengaja di tempat kerja. First time berborak dengan dia, saya rasa selesa, tak ada rasa nak kontrol ayu-ayu ke apa, bergurau macam kawan-kawan. Saya rasa saya suka kat dia bila dia tak datang kerja, saya rasa sunyi. Dia rindu masa suami dia tak ada masa tu. Bosan, tak ada kawan, bergurau kat departmen saya. Dia rajin mengusik dan menyakat dan katanya sudah 5 tahun sudah berkahwin dan ada 5 orang anak sekarang. Dan saya rasa cerita ni mungkin ada juga yang boleh berkait rapat dengannya sebab tanpa sengaja dia tidak mencari jodohnya, tiba-tiba ada yang di tempat kerjanya yang dia suka dan begitulah orang kata ada sparks kan. Dan Encik Zaid mungkin ramai juga sekarang ni tengah memilih jodoh. Ada yang dah ada spark tapi tak pasti lagi. Jadi apa kata-kata nasihat daripada Encik Zaid lah buat dah mereka? pasti belum? Saya tak ada spark pun. Spark pun tak ada. Spark plug kena saja. Cari spark dululah. Awak ada spark? Ada spark? Encik Zaid. Soalan perangkap okey, kalau dah comfortable, selesa. Saya suka ayat yang puan sebut tadi. Kadang-kadang kita berdepan, kita rasa seronok. Tapi bila cuba test, bila berjauhan, apa perasaan tu? Katalah berjauhan, dia tu miss lah, rasa macam tak lengkap lah. Rindu lah, go for it lah. Kan? Dah betul lah tu. Kan? Kita tak akan tahu dengan pastilah kan. Tapi kita sendiri tahu benda ni kompleks. Perasaan ni kompleks. Dia bukan boleh ukur, bukan boleh measure kan. Jadi kalau dah rasa spark tu ada, tengok keadaan, priority kita pun dah okey, stable, go for it lah. Tak payah tunggulah kan. Sebab saya rasa yang penting persediaan tu. Maknanya kita dah bersedia, tapi kalau belum bersedia janganlah. Carilah persediaan dulu kan. Sebab kita nak mendirikan satu kehidupan baru. Bukannya senang kan. Saya setuju. Sebab begitu juga yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita di Facebook. Ada yang kata biar lambat asalkan selamat kan. Pastinya kita nakkan yang terbaik. Pastinya setiap daripada kita nak end up ataupun nak mendirikan rumah tangga dengan pasangan yang terbaik, dan lakukanlah cara-cara yang telah dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita pada hari ini. Macam-macam tip yang telah dikongsikan. Betul. Ya, Arif, selamat maju jaya dalam mencari jodoh awak. Terima kasih. Berapa ramai lagi? Tambah lagi lah. Tambah lagi lah lepas ni orang apply. Ada masa lagi ya? Cukup dah. Bagus. Ada masa lagi bagi mereka yang ingin mencuba? Saya pun tengah juga. Ada tarikh tutup ke? Tak ada tarikh tutup sebenarnya. Saya biarkan je. Awak kalau macam tu awak better letak deadline. Kalau tak memang ramai juga. Terima kasih sebab beri idea. Selamat maju jaya dan semoga awak mendirikan rumah tangga dalam masa yang terdekat lah seperti yang awak inginkan. Betul. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang terus kongsikan di Facebook kami WHI TV3. Kalau ada masa nanti boleh kita reply kat situ juga. Betul. Kalau ada gambar, anda ada sweet story yang bersama dengan gambar, boleh upload juga di WHI ataupun dengan hashtag WHI TV3. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Okey, macam mana selepas perbincangan kita tadi? Seronok semua. Sembang-sembang tentang jodoh. Mungkin ada dalam kalangan anda masih lagi memilih, masih lagi mengenali. Jadi kita lakukan yang sebaiknya kan. Tadi dah dikongsikan 7K. Antara ni kita nakkan pasangan yang boleh jadi kaunselor untuk kita. Kita pun nak membantu pasangan kita untuk lebih berjaya. Memperoleh banyak kejayaan. Jadi kawan. Macam-macam. Jadi kuli pun ada tadi. Tapi kuli yang baik hati. Yang ingin lakukan
hanya atas dasar kasih sayang. Baik, kita baca komen ya Hawa. Dari Maya Muhammad berkata, mesti memilih sebab perlu hidup dengan dia sepanjang hayat. Betul Maya. Tapi jangan banyak membuang masa dengan memilih, ditakuti sudah masuk usia emas tapi masih lagi memilih sampai matilah tak kahwin-kahwin. Alamak Maya, awak attack saya ke? Okey, baik, seorang lagi. Nuriza Syazana, kahwin bukan untuk setahun dua. Sebaiknya harus memilih mencari pasangan yang jaga solat 5 waktu, baik akhlaknya dan mahu bertanggungjawab dalam memberi nafkah. Itu penting. Harta boleh dicari bersama-sama. Betul, setuju. Ni ada conversation pula kat sini. Dari Kasih Afina, dia kata, saya kenal pasangan masa misi banjir ke Kelantan. Kawan setahun, keluar ramai-ramai. Last saya cakap, nak kahwin? Kita kahwin berdua nak? Sampailah sekarang dah 6 tahun kahwin. Alhamdulillah. Lepas tu ada orang reply lagi. Khairul Anwar dia kata, misi banjir tahun bila tu? Kenapa saya tak jumpa jodoh pun masa banjir? Sebab masa banjir saya tidur saja. Apa ni? Awak tak tidurlah tak jumpa. Khairul, sebab tu awak buatlah carilah cara yang terbaik supaya awak boleh cari jodoh awak. Jangan terlalu lama tidur, nanti jodoh cari orang lain. Okey, dan bila sebut pasal jodoh kahwin kan, pastinya ramai yang juga akan buat persiapan baju kahwin. Itu kalau macam kami orang India akan memilih sari. Sari itu pun ada pelbagai jenis tekstil untuk dipilih. Pening kadang-kadang dengan warna, dengan tekstil, dengan harga. Kalau Sugi nanti warna apa? Saya tak terfikir lagi. Belum lagi ya? Belum lagi. Itu bincang dengan pasangan, okey? Warna rainbow. Kalau awak nak jadi macam songket. Saya suka sangat-sangat songket. Songket bagi saya. Kalau bila kita tengok pengantin pakai songket kan, tambah-tambah dengan rekaan kita tengok ada klasik moden sikit. Wow, gitu anggun sekali. Wow. Okey, dan bercakap mengenai tekstil ni, jom kita saksikan bersama dengan anda koleksi peribadi John Ang yang sangat mengagumi tekstil Nusantara katanya. Jom kita saksikan. Menjunjung seni tekstil Kepulauan Nusantara ini, John Ang merupakan seorang pengumpul, pendidik juga penggiat seni tekstil yang mendedikasikan sepenuh dirinya untuk memelihara seni tekstil Melayu. Melancarkan galeri pameran koleksi pribadinya Spandal Love of Malay World Textile di Kuala Lumpur baru-baru ini, ternyata anak kelahiran Chicago, Amerika Syarikat ini amat menyanjung seni peradaban busana Melayu. I started collecting Malay textiles because besides beauty, it was unrecorded. So it's undiscovered beauty. And when I was discovering it, I had so much joy, I decided I want to share with my friends. So this is what I'm doing. I'm sharing my discoveries with my friends of something maybe even Malay people not so sure about. So I want to bring this old friendliness between Indonesia and Malaysia and Brunei all back together with textiles. That's my collection. Berkelulusan ijazah sarjana seni Asia dari Universiti Michigan, Amerika Syarikat, kecenderungannya mengkaji sejarah seni, terutamanya seni tekstil dan busana amat mendebal dalam dirinya. Pengalaman mengembara ke serata pelosok dunia menyelami seni tekstil kini diabadikan melalui koleksi Nusantara Melayu yang berusia ratusan tahun. Kita ni sebenarnya ingat ada tenun, songket dengan batik. Itulah definisi kain Malaysian tekstil Malaysia. Tapi sebenarnya ada 12 kategori according to Mr. John Ang lah. Dan ia terlibat kain-kain lima dari serata dunia. Pameran ni agak mustahak dan penting untuk masyarakat Malaysia untuk datang tengok apa yang dipamerkan dan pelajari apa sebenarnya cita-cita behind all the kain-kain dalam Splendours of the Malay World ni. Kita akan belajar a lot of history lah. Cintanya dalam bidang seni sejarah tekstil ini amat mendalam dan dekat di hati. Seni warisan tekstil Nusantara dari songket, tenunan ikat limar, ikat loseng, lekat, terlepuk, batik serta ikat celup kain pelangi antara himpunan koleksinya yang mempunyai ceritanya tersendiri. When I looked at Malay textiles, it's about hardworking people. It's about creative people. It's about people they are very intelligent. They know how to not copy, but adopt, readapt, and create. I think young people, if they want to know who they really are, should look into their culture and into their textiles, because textiles is one of the most important aspects of Malay culture or any culture.
Nilai sejarah dan seni menyatukan hati tanpa mengira bangsa dan juga agama. Semoga semangat perpaduan dan cintakan warisan ini dapat disemai dan dihargai oleh generasi akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan wartawan kami Syifa atas bikisan ataupun Syikin atas laporan berikut. Kalau kita tengok Sugi kan rekaan songket ini sepanjang zaman dia tak ditelan zaman, walaupun sekarang ni kita tengok fashion ada macam-macam dari barat, dari Korea kan, tapi bila majlis perkahwinan kita tengok ramai berpakaian tradisional, berpakaian songket, kita rasa wah seronoknya trend ini diteruskan lagi. Ya, dan kebiasaannya saya dengar kain songket ataupun kain sutra tadi ada macam-macam kain yang kita belum lagi mungkin ketahui ataupun dalami. Jadi sama-samalah kita dalaminya. Baik, Hawa, awak orang Langkawi. Kalau sebut Langkawi sahaja pastinya ada pelbagai aktiviti untuk dilakukan kan. Tempoh hari saya pergi Langkawi tak sempat buat apa-apa aktiviti. Tapi pergi pantai lah. Pergi wajib pergi kan. Kalau awak pergi tak snorkeling ke? Saya pergi jet ski. Teringin nak snorkeling tapi belum ada kesempatan lagi. Okey, baik. Dan terbaru di Langkawi ada arca dasar laut di Langkawi yang turut tersenarai dalam Malaysia Book of Records. Wow. Jadi kalau awak pergi ke Langkawi balik kampung mesti pergi. Kena ambil cuti panjang sikit lah. Okey, jadi apa pun jom kita saksikan laporan yang disediakan oleh Ain. tahu Pulau Langkawi adalah salah satu destinasi pelancongan yang cukup terkenal tak kira di dalam atau luar negara. Dan kini Pulau Langkawi mempunyai tarikan terbaru iaitu Arca Dasar Laut yang terletak di Pekalan Kubang Badak. Dan hari ini saya berada di Pulau Pasir di mana di sini terdapat 14 jenis arca yang telah dilabuhkan. Kalau nak tengok dengan lebih jelas dan nak tahu siapakah karyawan-karyawan hebat yang menghasilkan arca-arca ini, jom ikut saya. Dibangunkan oleh Balai Seni Negara di bawah program pelancongan berasaskan komuniti, 14 arca dasar laut berkonsepkan mitos dan legenda Langkawi telah dilabuhkan pada 2 Jun yang lalu. Dibina di Pengkalan Kubang Badak bermula Disember 2021, hasil kerja keras dan penat lelah, karyawan-karyawan hebat ini telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai Most Underwater Sculpture. Lebih menarik lagi, CJ Pengiktirafan Malaysia Book of Records telah ditandatangani oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Terdahulu, Datuk Seri telah menyertai selam skuba bagi melihat sendiri arca dasar laut di Pulau Pasir dan turut berkata program pelancongan berasaskan komuniti di Pekalan Kubang Badak itu adalah salah satu usaha bagi memperkasa ekosistem seni dan pelancongan negara. Ini memberi galakan kepada divers dan kedua memberi galakan juga inspirasi kepada artis itu. Jadi mereka mempunyai satu diorang diversify dia punya kemahiran itu. Sebab kemahiran untuk melahirkan arca di bawah dasar laut lain daripada yang biasa. So semuanya ini adalah untuk membantu industri-industri kita. Program ini melibatkan 9 seniman tempatan yang berpengalaman di mana ianya juga terdiri daripada 2 wanita hebat yang berjaya mengangkat martabat wanita dalam seni penghasilan arca. Bagi saya sebagai artis perempuan, buat saja apa yang kita rasa kita jangan fikirkan tentang pulangannya. Jangan fikirkan tentang pulangannya. Fikirkan apa yang kamu mahu, apa yang kita minat dan itu yang akan memberi balik. Itu daripada saya, tips daripada saya lah sebagai artis wanita yang telah berkecimpung. Saya rasa saya mula berkarya bermula pada tahun 2004. 2005 sepenuh masa sehingga sekarang. Being a sculptor is very challenging, and but
I enjoy a challenge, and I hope there will be more ladies, women who will take up in this challenge. It looks tough and difficult, but I see the young people nowadays are really can rough it out. It's just a matter of passion and a bit of knowledge, and a lot of knowledge also. And I hope the ladies can eventually, there will be more participants, female participants, because as it is now, there's only like a handful of female sculptors, and this is heavy-duty work. Semoga kewujudan Archa ini dapat terus menyuntik semangat para artis tempatan untuk terus berkarya selain dapat membantu meningkatkan rantaian ekonomi komuniti setempat dan sekaligus menjadi antara lokasi aktiviti sukan scuba yang unik di Malaysia. Nampak seperti aktiviti yang saya akan enjoy. November nanti saya pergi Langkawi. Dan apa yang saya sukakan, Hawa, bukan saja sekadar tarikan untuk pelancong ataupun penyelam kan, divers, tapi juga untuk menyuntik semangat para artis lah kan, supaya mereka terus berkarya. Awak kata tadi awak nak berkarya? Teringin juga kan kalau kita ada Archa yang letakkan di situ, boleh dinikmati ramai. Itu kalau ada bakatnya lah, tapi tidak. Tapi itulah yang kita suka lihat apabila setiap daripada kita merancakkan lagi ekonomi negara dengan adanya tarikan-tarikan di setiap negeri di Malaysia. Jadi lepas ni kalau anda ke Pulau Langkawi, bolehlah tengok Archa Dasar Laut itu. Ya, betul. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih bersama kami sepanjang 1 jam ini. Sebelum kami berundur, Hawa, sedikit. Tadi saya telah membaca komen daripada Maya kan. Maya kata kalau terlalu memilih sampai kahwin pun tak mati-mati. Dan Maya telah membalas komennya. Maya kata itu adalah daripada pengalaman dirinya sendiri. Dan 60 tahun tak kahwin, sangat lonely. Apapun Maya, kami harapkan dan doakan yang terbaik buat anda. Ya, pasti ada hikmah dalam segala yang berlaku dalam hidup kita. Dan sama-sama kita doakan semoga sepanjang hari ini segala perancangan anda dapat diselesaikan dengan baik. Dan sekian saja untuk hari ini. Esok hari Khamis, WHI akan kembali dengan perbincangan tentang harta punca perbalahan. Ini bukan isu yang baharu ni. Jadi esok kita kupas sama-sama bagaimana untuk mengatasi isu harta ini. Jadi jumpa lagi esok jam 12 tengah hari. Jaga diri, sentiasa happy. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.